bernama matrik A167927. Hari ini saya akan membincangkan berkaitan enakmen 2 tahun 2001 iaitu enakmen pentadbiran hal ehwal agama Islam negeri Terengganu di bawah bahagian 8 iaitu bahagian memeluk agama Islam. Dalam bahagian 8 iaitu bahagian memeluk agama Islam, terdapat beberapa seksyen yang menceritakan tentang cara bagaimana untuk memeluk agama Islam. Seksyen yang pertama adalah seksyen 91 iaitu kehendak-kehendak bagi pemelukan agama Islam. Kehendak-kehendak yang berikut hendaklah dipatuhi bagi pemelukan sah agama Islam oleh seseorang. Yang pertama, A. Orang itu mestilah mengucapkan 2 kalimah syahadah dalam bahasa Arab secara semunasabahnya jelas. Maksudnya, seseorang yang ingin memeluk agama Islam mestilah mengucapkan 2 kalimah syahadah dalam bahasa Arab iaitu Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang dimaksud dengan secara semunasabahnya jelas adalah perkataan yang disebut mestilah jelas. Yang kedua, 1B, pada masa dia mengucapkan 2 kalimah syahadah, orang itu mestilah sedar bahawa kalimat itu bermaksud aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Maksudnya ketika dia melafazkan kalimah syahadah dalam bahasa Arab tu, dia faham maksud kalimah syahadah tu iaitu aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. 1C, pengucapan itu mestilah dibuat dengan kerelaan hati orang itu sendiri. Maksudnya tiada unsur paksaan daripada orang luar. Tak kisah daripada kawan, family ataupun orang luar. Yang pasti ianya mestilah dengan kerelaan hati seseorang tersebut. Yang kedua, seseorang yang tidak dapat bercakap boleh bagi maksud memenuhi kehendak perengan 1A mengucapkan 2 kalimah syahadah dengan menggunakan isyarat yang menunjukkan makna yang dinyatakan dalam perengan 1B. Maksudnya di sini, kalau seseorang tu tidak dapat bercakap oleh kerana ada beberapa masalah seperti gangguan percakapan tidak normal, bisu, gagap, sengau dan sebagainya, seseorang itu bolehlah menggunakan cara isyarat seperti bahasa isyarat dengan cara melukis ataupun menulis dengan simbol ataupun wakil. Yang pasti ianya mestilah menunjukkan makna yang dinyatakan dalam perenggan 1B iaitu tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Seksyen 92, saat memeluk agama Islam. Seseorang itu memeluk agama Islam dan menjadi seorang orang Islam sebaik sahaja dia habis mengucapkan 2 kalimah syahadah dengan syarat bahawa kehendak-kehendak pada seksyen 91 adalah dipenuhi dan orang itu selepas itu disebut sebagai mu'allaf. Maksudnya dia sudah mengucapkan 2 kalimah syahadah dalam bahasa Arab, sudah mengetahui makna apa yang diucapkan dengan kerelaan hati, dan kalaulah dia tidak dapat berbicara, dia boleh menggunakan cara isyarat. So, setelah semua pada seksyen 91 tu dipenuhi, dia sudah digelar ataupun sudah dipanggil sebagai seorang mu'allaf. Seksyen 93 iaitu tugas-tugas dan kewajipan mu'allaf. Dari saat pemelukannya, seseorang mu'allaf menjadi tertakluk kepada tugas-tugas dan kewajipan-kewajipan yang sama seperti mana-mana orang Islam. Maksudnya di sini, dia mestilah menunaikan solat, menunaikan zakat, berpuasa dan melakukan ibadah-ibadah lain sama seperti orang umat-umat Islam. Dan dia juga akan mendapat segala hak-hak yang patut diperolehi sebagai seorang Islam. Sebagai contohnya, jika dia seorang yang miskin ataupun tidak berkemampuan, dia boleh menerima zakat kerana dia sudah digelar sebagai mu'allaf, sudah memeluk Islam. Nama saya Siti Maisara binti Kamarudin, nombor matrik A168961. Enakmen pentadbiran hal ehwal agama Islam Terengganu mempunyai 11 seksyen pada bahagian pemelukan agama Islam di mana terdiri daripada seksyen 91 sehingga seksyen 101. Seksyen 94 menerangkan mengenai pendaftar mu'allaf yang mana ianya perlu dilantik oleh Majlis Agama Islam negeri bagi setiap negeri. Bagi seksyen 95 pula menerangkan mengenai pendaftaran mu'allaf dari sudut undang-undang yang mana selepas selesainya seseorang tersebut memeluk agama Islam. Seterusnya, bagi seksyen 96 pula mengenai perakuan memeluk agama Islam, dan bagi seksyen 97 pula berkaitan pengiktirafan mu'allaf sebagai orang Islam. Manakala bagi seksyen 98 pula berkaitan dengan penentuan sama ada orang yang tidak didaftarkan ialah seorang mu'allaf. Seterusnya, bagi seksyen 99 pula adalah mengenai kesalahan memberikan maklumat palsu kepada pendaftar yang mana boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 16 bulan atau kedua-duanya sekiranya disabitkan dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut.
Bagi Seksyen 100 pula iaitu mengenai kuasa untuk membuat peraturan-peraturan bagi melaksanakan peruntukan-peruntukan bahagian tersebut adalah di bawah bidang kuasa Majlis Agama Islam Negeri sebagai badan yang bertanggungjawab. Dan seksyen terakhir bagi bahagian pemelukkan agama Islam iaitu bagi seksyen 101 iaitu keupayaan memeluk agama Islam yang mana seseorang yang tidak beragama Islam boleh memeluk agama Islam jika dia sempurna akal dan sudah mencapai umur 18 tahun. Dan sekiranya seseorang tersebut belum mencapai umur 18 tahun, ianya perlu mendapatkan keizinan daripada ibu bapa atau penjaga mereka. Seterusnya, saya akan berkongsi mengenai kebaikan-kebaikan mempunyai undang-undang pada sesebuah negara tersebut. Yang pertama, dapat mengukuhkan perpaduan antara kaum. Yang kedua pula adalah dapat memastikan pentadbiran dan pemerintahan yang tulus dan adil. Yang ketiga pula adalah menjamin perkembangan ekonomi negara. Yang keempat pula adalah berperanan dalam mengekalkan hak istimewa golongan bumi putera. Seterusnya, jika sesebuah negara tersebut tidak mempunyai undang-undang, ianya akan memberi kesan terhadap negara tersebut. Antara kesan-kesan tersebut adalah yang pertama, negara akan berada dalam keadaan yang huru-hara. Kesan yang kedua pula adalah rakyat terpaksa hidup dalam keadaan ketakutan dan kebimbangan. Kesan yang ketiga pula adalah masalah jenayah dan gejala sosial semakin berleluasa. Kesan yang keempat pula adalah kerajaan tidak dapat mentadbir negara dengan mudah dan tenang. Okey, setakat itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.